Operasi di loji penapis minyak dan petrokimia di tapak perindustrian Pulau Muara Besar yang dijadualkan bermula pada tahun ini dijangka mampu meraih lebih banyak manfaat dari segi keselamatan ekonomi dengan adanya perkembangan rangkaian produk daripada sumber minyak dan gas. Menurut Menteri Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian, operasi loji tersebut akan dapat menjana limpah kesan ekonomi dari segi permintaan bagi produk-produk dan perkhidmatan bagi mendukung industri di Pulau Muara Besar. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein berucap pagi tadi semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara di Syarikat Hengyi Industri Sdn Bhd, tapak perindustrian Pulau Muara Besar. Projek hiliran yang kini sedang dijalankan adalah pembinaan sebuah loji penapis minyak dan petrokimia dengan kapasiti pemprosesan sebanyak 175,000 tong minyak sehari. Ini adalah projek terbesar di negara kita masa ini dan insya-Allah ianya juga akan menjadi loji penapis yang kedua yang terbesar sekali di rantau ASEAN. Pembangunan industri hiliran secara amnya adalah sesuatu yang dirancangkan untuk lebih majukan oleh pihak kementerian. Usaha ini adalah kritikal kerana sektor ini secara amnya dan projek ini secara khususnya akan menjana peluang-peluang pekerjaan yang baru bagi rakyat Brunei Darussalam. InsyaAllah, loji ini dijangka akan mula beroperasi pada tahun ini dengan sebanyak 1,600 peluang pekerjaan yang dijangka bagi fasa tersebut. 50% daripada peluang-peluang tersebut adalah disasarkan untuk diisi oleh anak tempatan dengan peningkatan sebanyak 5% setiap tahun di semua peringkat. Ini antara lainnya akan membantu menjadikan kenyataan hasrat bagi menyalurkan dan membina anak tempatan untuk mengurus dan menerajui sektor-sektor perindustrian negara Brunei Darussalam. Terdahulu, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara mengadakan lawatan ke syarikat Western Food and Packaging Sdn Bhd di tapak perindustrian Serasa. Syarikat ini merupakan salah satu contoh syarikat pelabur asing yang beroperasi di dalam negara dan mengekspor produk-produk yang dihasilkan di tapak perindustrian tersebut. Ini adalah sasaran Kementerian Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian untuk menarik lebih banyak syarikat-syarikat pelabur asing yang boleh menjana nilai tambah di dalam negara bukan sahaja dari segi sumbangan terhadap keluaran dalam negara kasar dan nilai ekspor tetapi juga bagi menjana peluang-peluang keluaran sampingan dan pembangunan kapasiti dari segi pengetahuan, kepakaran dan teknologi yang boleh diraih oleh perusahaan-perusahaan tempatan. Pada sebelah petang, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara mengadakan lawatan ke Job Center Brunei di Jalan Perindustrian Kampung Beribi serta Darussalam Enterprise dan iCenter di Kampung Anggrek Desa. Pusat ini merupakan tempat pencari pekerjaan mendapatkan maklumat mengenai kekosongan jawatan dalam sektor swasta. Ia juga berperanan membantu mengurangkan jumlah pengangguran di negara ini dan mengurangkan kebergantungan majikan kepada pekerja asing dan sebaliknya memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Juga termasuk dalam atur cara lawatan Darussalam Enterprise D di bangunan reka bentuk dan teknologi Kampung Anggrek Desa. D menyediakan platform untuk membangun perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang membawa kepada pertumbuhan dinamik dan berdaya tahan di negara ini. Rombongan seterusnya berkunjung ke iCenter yang juga ditempatkan di bangunan yang sama.
iCenter merupakan inkubator teknologi pertama sebagai sebahagian daripada inisiatif Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB bagi membangun dan mempromosi para peniaga kecil dan sederhana tempatan. Ia juga merupakan pusat bagi mendidik dan mengembangkan kejayaan para peniaga dalam bidang teknologi info komunikasi ICT. Peningkatan jumlah ekspor minyak mentah dan gas asli cecair telah meningkatkan jumlah ekspor negara pada kadar 47% Oktober lalu. Perangkaan tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi yang budirannya menyusul selepas ini. Jumlah perdagangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam pada bulan Oktober 2018 meningkat kepada 1,406.8 juta ringgit berbanding 933.6 juta ringgit pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE, peningkatan jumlah perdagangan pada bulan berkenaan dicatatkan sebanyak 50.7% tahun ke tahun. Perangkaan yang dikeluarkan oleh JPKE menunjukkan jumlah ekspor meningkat pada kadar 47% dari tahun ke tahun kepada 855.4 juta ringgit pada bulan Oktober tahun lalu berbanding 582 juta ringgit pada Oktober 2017. Ini disebabkan oleh peningkatan jumlah ekspor minyak mentah dan gas asli cecair atau LNG. Ekspor minyak mentah naik pada 28.9% dari tahun ke tahun berikutan harga purata yang meningkat daripada $59.52 Amerika setong kepada $82.49 juta dolar setong. Manakala ekspor LNG naik 60.7% dari tahun ke tahun disebabkan peningkatan isi padu daripada 861,566 MMBTU atau 1 juta thermal unit British sehari kepada 877,559 MMBTU dan kenaikan harga purata daripada $7.30 Amerika MMBTU kepada $11.38 Amerika MMBTU. Sementara jumlah import mencatatkan peningkatan 56.8% tahun ke tahun kepada 551.4 juta ringgit pada Oktober 2018 daripada 351.6 juta ringgit pada Oktober tahun sebelumnya. 5 komoditi import utama adalah jentera dan kelengkapan pengangkutan diikuti oleh barang-barang keluaran kilang, bahan api galian, makanan dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor terbesar pada bulan Oktober tahun lalu adalah negara Jepun sebanyak 40.7%, diikuti oleh Republik Rakyat China 16.6% dan Thailand 13.9%. Dari segi import mengikut negara asal, sumbangan terbesar adalah dari Republik Rakyat China, diikuti oleh Singapura dan Amerika Syarikat. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Oktober 2018 boleh didapati melalui laman sesawang JPKE www.depd.gov.pm. Pusingan keempat bagi startup bootcamp Darussalam Enterprise Dare akan menamatkan program yang diadakan selama 100 hari dengan hari demo yang membolehkan 3 perusahaan teratas menawarkan perniagaan masing-masing bersama sekumpulan pelabur di Golden Equator di Singapura esok. Antara pelabur-pelabur tersebut ialah sebuah platform pelaburan yang menyenaraikan perusahaan-perusahaan startup dan syarikat-syarikat bagi rangkaian pelabur berkelayakan untuk membuat pelaburan. Ketiga-tiga perusahaan startup tersebut terdiri daripada Memory, sebuah platform perancangan legacy, Rotuco, pasaran dalam talian dan Essentials.ai, sebuah perkhidmatan teknologi insurans.
Ketiga-tiga mereka terpilih daripada sekumpulan 18 pengusaha startup yang membuat tawaran urus niaga bersama panel dari Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Progresif dan Pemudah Cara Startup Bootcamp Golden Equator di negara ini. Pengiran Zainul Asri bin Pengiran Abdul Razak pengurus DARE mengongsikan bahawa pelbagai perusahaan startup yang dihasilkan dari program-program startup bootcamp DARE meliputi antara lain penternakan Bistari, pendidikan Islam, perusahaan sosial, aktiviti sukan dan perkhidmatan pengangkutan. Sebuah rumah di Kampung Pekan Lama, Kampung Air roboh pagi tadi. Rumah yang dimiliki oleh keluarga Awang Muhammad Nur Faidi bin Omar itu dihuni oleh 4 orang ahli keluarga. Semasa kejadian yang berlaku kira-kira pukul 10 pagi, ketua keluarga berkenaan berada di luar untuk membeli peralatan membaiki rumah setelah mengetahui rumah tersebut mengalami kerosakan. Pada ketika kejadian berlaku, semua ahli keluarganya yang lain berada di rumah. Bagaimanapun, mereka terselamat daripada sebarang kecederaan. Mangsa musibah ketika ini tinggal di rumah orang tua Awang Muhammad Nur Faidi. Masa tu aku berjalan dengan kawanku. Kan berusaha lah kan nungkat rumah ni. Balik, masa aku balik tu, ubah tu juga. Tunjung pulang je sudah. Tapi kan ku usahakan kan ku tungkatkan tidak sampat. Bengkel diadakan untuk memperkenalkan kepada para pelajar baharu tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah tentang kepribadian seorang pelajar penghafaz Al-Quran. 21 pelajar lelaki yang menghadiri bengkel kepribadian seorang penghafaz Al-Quran itu dijelaskan bahawa antara contoh penghafaz terbaik adalah Rasulullah SAW kerana baginda mempunyai kepribadian seperti Al-Quran. Bengkel pagi tadi itu diadakan sempena Minggu Ta'aruf atau Suai Kenal Institut berkenaan. Semasa bengkel, para pelajar baharu itu berpeluang menyatakan hasrat mereka memilih institut tersebut serta membincangkan ciri-ciri dan tanggungjawab seorang penghafaz. Perbincangan juga dibuat secara berkumpulan. Minggu Ta'aruf bertujuan mendidik pelajar supaya lebih berdikari dan berdisiplin di samping dapat menyesuaikan diri dalam suasana pembelajaran, hafazan Al-Quran dan akademik yang lebih kondusif. Bengkel dikendalikan oleh 2 orang pegawai kanan dari institut tersebut. Semasa ditemu bual RTB, 2 orang dari pelajar-pelajar baharu itu menjelaskan matlamat masing-masing mengikuti pengajian di institut berkenaan. Saya mau masuk Institut Tahfiz Al-Quran kerana saya mau mendalami lagi ilmu Al-Quran supaya dapat menjadi penghafaz yang lebih berjaya di dunia dan akhirat. Saya mahu masuk ke Institut Tahfiz untuk menghafaz 30 juzuk dan mengharumkan nama ibu bapa saya. Sementara itu, beberapa aktiviti disusun sepanjang Minggu Ta'aruf bagi 30 orang pelajar perempuan tahun 7 yang terpilih untuk meneruskan pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pagi tadi, para pelajar berkenaan mengikuti bengkel khat. Sepanjang bengkel ini, mereka ditunjuk ajar kaedah penulisan seni khat Jawi dalam bentuk tulisan nasah iaitu huruf tunggal dan bersambung. Tulisan khat merupakan tulisan Jawi yang dibentuk dengan sempurna dan mengikut peraturan-peraturan serta jenis-jenisnya. Antara kelebihan menulis Jawi dengan betul, ia mudah dibaca, mendapat pahala kerana membentuk huruf Al-Quran dengan cantik dan menulis ayat Al-Quran boleh menjadi pendinding dengan membacanya dan mengamalkannya. Seorang tenaga pengajar mengongsikan pendapat dari hasil bengkel ini. Dari hasil penulisan pelajar pada tahun ini, saya lihat di kalangan pelajar-pelajar didapati penulisan mereka ada yang alhamdulillah memuaskan jua dan ada di antara mereka perlu diperbetulkan lagi. Jadi penulisan ini kegunaannya juga di dalam mata pelajaran Al-Quran, iaitu pelajaran tahriri. Jadi penulisan Al-Quran akan diberi markah 10%. Pasukan polis Diraja Brunei berjaya menahan 17 orang suspek kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan judi. Menurut pasukan tersebut, mereka yang ditahan terdiri daripada 4 orang penduduk tetap, 6 orang warga negara Indonesia, 6 rakyat Bangladesh dan seorang warga negara Malaysia. Kesemua suspek ditahan dalam serbuan yang dijalankan oleh Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah di sebuah rumah nombor 26 Jalan Limpaki, Kampung Mulaut.
Beberapa barang bukti turut dirampas dalam serbuan tersebut dan semua suspek serta barang-barang bukti dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah untuk siasatan lanjut. Pasukan Polis di Raja Brunei berkata kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 4 dan 6 iaitu kesalahan melibatkan pengendalian tempat perjudian, Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan mengenakan denda kompaun kepada seorang individu dan sebuah syarikat perniagaan kerana melongkorkan bekas bahan binaan atau barangan di kawasan awam. Hasil pemantauan rutin dari bahagian penguatkuasa Bandaran Bandar Seri Begawan dan maklumat orang ramai, Kasikun warga negara Indonesia telah dikenakan kompaun sejumlah RM300 di bawah bab 12-1-D di kawasan Kampung Kiulap. Sementara syarikat CJ Auto and Engineering Works Sendirian Berhad dikenakan kompaun sejumlah RM200 di bawah bab 12-1-A. Kasikun dan syarikat berkenaan dikehendaki membayar kompaun masing-masing dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membuat pembayaran tersebut, mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Sehubungan itu, orang ramai dan syarikat dinasihatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar dalam usaha memastikan suasana bandar sentiasa dalam keadaan bersih, bebas daripada sebarang pencemaran. Sebarang aduan dan maklumat hubungi nombor talian eDarussalam 123 atau email info@123.gov.bn atau laman sesawang www.123.gov.bn atau melalui talian WhatsApp 833-3123. Sementara itu, menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut, sebanyak 162 kes kompaun dikenakan kepada individu dan 80 kes lagi dikenakan ke atas syarikat bagi tempoh dari bulan Januari hingga Disember tahun lepas. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak 242 kes. Jalan Berbati Kilanas dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah malam ini bermula pukul 9. Gangguan adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan injap 1,200 mm di kawasan berkenaan. Kita ikuti maklumat mengenainya. Bola sepak Liga Perdana Brunei DST, pasukan DPMMFC yang membuat penampilan sulung dalam saingan Liga Domestik musim ini bermula dengan baik apabila mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Rimba Star 4-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park semalam. DPMMFC jersey hitam membuka tirai jaringan pada minit ke-30 hasil tandukan kencang Muhammad Hakimi Yazid Said. Bersambung separuh masa kedua, DPMMFC terus menggandakan serangan yang berhasil menjaringkan gol kedua menerusi rembatan Muhammad Haziq Kashful Azim Muhammad Hasimul Abdillah pada minit ke-55. DPMMFC terus mengukuhkan kedudukan pada minit ke-76 hasil gol sendiri oleh pemain Rimba Star Ismadi Ibrahim. DPMMFC memastikan kemenangan mutlak menjadi milik mereka apabila rembatan kencang pemain gantian Muhammad Bakhtiar Rifai menghasilkan gol keempat pada minit ke-85.